Seterusnya saya jemput Tuan Muhammad Sani bin Hamzan, Hulu Langat. Pantun. Tapi jangan tiru macam tumpat. 1, 2, 3, 4. Soalan saya nombor 4. Tak betul tu kak. Seronok kahwin musim terkujuh. Nanti speaker. Seronok kahwin musim terkujuh. Lepas kahwin pergi mencandat. Soalan saya yang nombor 7. Pak Menteri jawab biar padu dan juga padat. Jangan ingat Pontian je tahu pantun. Hulu Langat pun tahu lah. Okey. Sila Menteri. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Hulu Langat. Saya berharap memang jawapan akan padu dan juga padat. Kementerian Pendidikan telah mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan, kenegaraan dan politik dalam mata pelajaran sejarah. Selain itu, elemen ini turut diterapkan menerusi pelaksanaan pendidikan sivik dan kewarganegaraan dalam 5 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral. Elemen-elemen ini merentasi mata pelajaran dan juga kurikulum. Dalam mata pelajaran sejarah, pendidikan politik diterapkan melalui topik berkenaan dengan kemerdekaan, pembentukan negara, pembinaan perlembagaan persekutuan, sistem raja perlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Manakala elemen kenegaraan disepadukan berdasarkan tajuk-tajuk tersebut yang menekankan perkara berkaitan kedaulatan undang-undang serta tanggungjawab sebagai rakyat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM turut telah menerapkan pendidikan kenegaraan dan politik kepada murid tingkatan 6 melalui mata pelajaran pengajian am. Pada masa yang sama, rukun negara telah dijadikan sebagai asas pembinaan kurikulum dengan pendekatan terhadap penghayatan setiap prinsip secara tersurat dan tersirat bagi melahirkan warga negara yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berdisiplin, patriotik serta mampu hidup dalam masyarakat majmuk secara harmoni serta menyumbang aktif kepada kesejahteraan negara. Bagi memperkukuhkan usaha ini juga, KPM juga telah melaksanakan program pembentukan karakter generasi madani mulai tahun 2024 melalui pendekatan berbentuk camp dengan penekanan kepada pembinaan jati diri positif. Modul camp ini menumpukan kepada 4 komponen utama. Nombor 1, pengukuhan nilai patriotisme dan juga kenegaraan. Nombor 2, disiplin diri dan pengurusan masa. Nombor 3, kecergasan fizikal dan kecerdasan kognitif. Serta nombor 4, penglibatan aktif dalam aktiviti kesukarelawan dan juga tanggungjawab sosial. Bagi murid tingkatan 6, jawatan kuasa perwakilan tingkatan 6 telah pun diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2025 bagi menzahirkan potensi kepimpinan serta menyediakan platform pelaksanaan program yang dapat membina rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap negara dan juga organisasi. Pada masa yang sama, KPM bekerjasama dengan Akademi Pilihan Raya turut dimanfaatkan bagi menyediakan murid tingkatan 6 dengan pendidikan pengundian ke arah meningkatkan literasi politik dalam kalangan murid seperti tanggungjawab sebagai pengundi dan proses pilihan raya. Dalam konteks ini, sebagai aktiviti sokongan, pihak sekolah telah melaksanakan simulasi pilihan raya dengan bantuan daripada Akademi Pilihan Raya sebagai satu bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman bagi memberikan pendedahan awal dan pengalaman pembelajaran otentik kepada murid mengenai proses demokrasi negara secara beretika, neutral dan juga berasaskan perlembagaan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Hulu Langat. Terima kasih kepada Menteri. Adakah Kementerian Pendidikan bercadang untuk merangka satu modul baru? Ya, kalau kita menyebutkan soal berkaitan dengan kemerdekaan, biasanya kita menyebutkan soal berkaitan dengan tokoh-tokoh, contohnya Datuk Wan Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan sebagainya. Tetapi tak bolehkah maksudnya dalam masa kita membicarakan soal berkaitan dengan tokoh-tokoh itu, ada juga tokoh-tokoh lain pada masa itu yang juga menuntut kemerdekaan. Contohnya macam Burhanuddin Al-Hilmi, Ahmad Bustamam, contohnya Ishak Haji Muhammad. Kalau kita pergi lebih jauh lagi, mungkin yang agak kontroversi, contohnya Samsyah Fakih, contohnya Abdullah Sidi, contohnya Rashid Maidin. Dan dalam politik moden pada hari ini, saya rasa, yalah kita mengkaji soal berkaitan dengan peristiwa 13 Mei dan sebagainya. Tetapi politik moden kita pada hari ini perlu juga didedahkan kepada generasi baru. Soal berkaitan dengan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, munculnya reformasi tahun 1998,
Itu di antara contoh. Kemudian himpunan bersih yang menjadikan satu modul bagaimana pilihan raya dalam negara kita ini berlaku dalam keadaan adil dan juga bersih. Begitu juga langkah Sheraton. Langkah Sheraton ke langkah setan? Saya pun tak tahu lah langkah Sheraton. Kemudian contohnya macam himpunan ISA. Dulu kita ada satu akta yang kita kira sangat zalim. Bila diadakan himpunan ISA inilah menyebabkan hari ini akta keselamatan dalam negeri itu sudah dimansuh, sudah dihapuskan dalam negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Baik, Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih atas cadangan dan juga input yang diberikan oleh Yang Berhormat Hulu Langat. Berkenaan dengan isu-isu yang telah dibangkitkan, sememangnya ia mungkin sebahagian sejarah daripada negara kita. Walau bagaimanapun dalam melakar ataupun melakar kurikulum sejarah supaya ia kekal relevan dan juga seimbang. Untuk tujuan ini, setiap pembangunan dan juga semakan kurikulum sejarah akan dilaksanakan melalui proses yang telus dan juga berasaskan pandangan dan melibatkan pakar sejarah, ahli akademik serta institusi seperti arsip negara. Pada masa yang sama, kesemua perkara seperti sesi libat urus dengan guru, badan profesional dan juga masyarakat turut akan dilibatkan dalam memastikan kandungan ia akan kekal relevan dan juga tepat. So berkenaan dengan cadangan daripada Yang Berhormat Hulu Langat, pihak kami mengambil maklum dan kesemua perkara berkenaan dengan pelakaran kurikulum sesuatu mata pelajaran itu, kita akan mengikuti proses yang sewajarnya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Muar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Dalam kita ingin menyemak kurikulum atau memasukkan input sejarah yang baru, saya berharap bahawa kementerian sangat berjaga-jaga kerana lensa sejarah ini kalau diwarnai dengan politik kepartian, walaupun memihak kita pada hari ini, boleh menyebabkan ibu bapa tidak begitu selesa untuk menghantar anak-anak kepada sejenis sekolah dan akhirnya menyebabkan negara rugi secara keseluruhan. Saya faham mana sahabat saya YB Hulu Langat datang, dia nak cakap tentang soal bersih, tapi kalau kita fokus soal keprihatinan rakyat secara am, isu rukun negara, saya rasa tidak ada orang kat bangkang, tapi bila ada selitkan sedikit pun takut isu itu akan dibesarkan dan akhirnya benda baik tercicir dan kerana ada 1% ni kurang baik, semuanya tergandela. Cuma saya nak satu jawapan saja, iaitu saya tahu daripada tahun ke tahun kementerian memang akan semak intipati buku tersebut seperti kurikulum. Dia buat daripada tahun ke tahun atau dia ada tempoh masa yang tetap setiap 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? What is the current formula yang ditetapkan oleh kementerian? Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pertama, berkenaan dengan pandangan daripada Yang Berhormat Muar, sebenarnya dan sememangnya untuk kita memastikan bahawa kurikulum sejarah kita kekal relevan, kita juga memastikan kurikulum ataupun kandungan itu adalah seimbang dan bebas daripada sebarang pengaruh politik kepartian. Ini sememangnya adalah pendirian daripada KPM yang juga pandangan Yang Berhormat Muar juga adalah selaras dengan pendirian daripada KPM. Itu satu. Nombor dua, berkenaan dengan kurikulum yang sedang diguna pakai oleh pihak KPM, sememangnya sesuatu kurikulum itu akan digunakan untuk suatu tempoh masa dan apabila sampai pada sesuatu tempohnya, maka kita akan memperkenalkan kurikulum bagi persekolahan baharu dan pada tahun hadapan kita akan perkenalkan kurikulum bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan melibatkan tingkatan 1 dan juga tahun 1 dan pada tahun yang akan datang lagi 2028 ia juga akan merangkumi tingkatan 2 dan juga tahun 2 dan sebegitu, dan dari situlah kita juga akan menyusun berkenaan dengan kandungan kurikulum. Itu nombor 1. Nombor 2, semakan kurikulum akan diadakan sekiranya ada keperluan. Sekiranya ada keperluan, maka untuk subjek-subjek ataupun mata pelajaran tertentu, maka semakan dari segi kurikulum boleh dilakukan dari masa ke semasa, tetapi pihak KPM selalu memastikan bahawa ia adalah selaras dengan dengan falsafah pendidikan negara dan pada masa yang sama juga haruslah seimbang dari kesemua segmen yang kita pertimbangkan. Terima kasih Tan Sri Speaker.